Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali bersama saya Zurati Dalimi. Saya memiliki sebuah akaun semasa bersama Hong Leong Bank Berhad. Saya tunjukkan buku cek lama, dan ini adalah buku cek lama dari Hong Leong Bank yang telah habis saya guna. Ini layan yang saya dah koyakkan. Okey. Dan ini adalah buku cek baru yang saya terima dari Hong Leong Bank Berhad yang mengandungi 50 keping cek kosong di dalamnya. Saya telah mula membuka akaun bank semasa persendirian ini sejak tahun 1996 lagi. Kita boleh membuka akaun semasa atau current account di bank-bank utama yang lain seperti Maybank, CIMB Bank, Public Bank, RHB Bank dan sebagainya. Pemilik akaun semasa di bank-bank ini akan dibekalkan dengan buku cek. Semua fee dan charge bank yang terlibat akan diberitahu oleh pihak bank ketika membuka akaun semasa di bank-bank ini. Di dalam video ini, saya akan fokus dan kongsikan beberapa maklumat penting yang perlu kita ketahui sebelum menggunakan cek. Maka, tajuk video saya pada kali ini adalah ambil tahu sifat penting cek pembayaran sebelum menggunakannya. Teruskan bersama saya selepas intro ini. Apa itu cek? Cek adalah suatu perintah bertulis dan bertanda tangan yang mengarahkan juru bank membayar amaun kepada penama seperti yang dinyatakan dalam perintah. Apakah ciri-ciri yang terkandung pada sekeping cek? Pertama, nama dan alamat cawangan bank penyuruh bayar. Ini adalah nama dan cawangan bank tempat penyuruh bayar membuka akaun banknya. Kedua, tarikh cek. Tanpa tarikh, pihak bank tak akan buat pembayaran tersebut. Tempoh sah laku cek tidak melebihi 6 bulan dari tarikh cek ini. Contohnya, cek ini bertarikh 14 hari bulan 6 2021 akan menjadi cek mati ataupun terbatal mulai 14 hari bulan 12 2021. Maka pastikan bank in cek tersebut sebelum tamat tempoh sah lakunya. Yang ketiga, pemalangan account payee only. Amalan pemalangan bertujuan memastikan keselamatan pembayaran masuk ke dalam akaun bank penerima sahaja dan tidak secara fizikal wang tunai. Yang keempat, nama penerima. Tulis dengan jelas dan teliti nama penuh penerima individu atau nama organisasi sama seperti ejaan nama pada akaun bank mereka. Seterusnya, yang kelima, perkataan atau pembawa. Atau pembawa bererti selain dari penerima yang namanya tertulis pada cek ini, sesiapa saja yang membawa cek ini boleh bank in di bank ke dalam akaun mereka dan mengambil wang tersebut. Oleh itu, untuk memastikan keselamatan pembayaran, sila buat garisan potong perkataan atau pembawa ini supaya tiada orang lain yang akan menyalahgunakan cek ini. Bagaimana pula dengan cek tunai? Cek tunai hanya ditulis perkataan tunai sahaja pada bahagian bayar. Tak perlu ditulis nama penuh penerimanya. Pada cek tunai, perkataan atau pembawa jangan digaris potong. Ini bererti cek ini boleh ditunaikan oleh sesiapa saja yang membawa cek ini ke kaunter bank. Seterusnya, cek tunai perlu ditanda tangani pada dua tempat, iaitu di bawah sebelah kanan
dan di atas sebelah kiri iaitu bahagian palang. Lagi berkaitan dengan cek tunai, pembawa cek hanya boleh menukarkan cek tunai ke bentuk wang tunai fizikal hanya di cawangan bank tempat akaun bank pembayar itu dibuka, seperti yang tercatat pada bahagian atas sebelah kiri cek tersebut. Jangan bank in cek tunai ke dalam mesin deposit cek. Seterusnya yang keenam, amount dalam angka. Jarak di antara huruf RM dan tulisan angka-angkanya janganlah terlalu jauh. Ini bagi mengelak berlaku pengubahsuaian penambahan digit angka pada ruangan ini. Seterusnya yang ketujuh, amount dalam perkataan. Amount dalam perkataan perlu ditulis berdekatan dengan perkataan ringgit Malaysia. Jangan tinggalkan ruang luas di antara perkataan dan diakhiri dengan perkataan sahaja. Seterusnya yang ke-8, tanda tangan penyuruh bayar atau pemilik akaun bank. Penanda tangan yang sah adalah seperti yang didaftarkan pada kad tanda tangan spesimen dengan pihak bank tempat akaun semasa bank itu dibuka. Dan yang ke-9 merupakan bahagian paling bawah sekali pada muka depan cek iaitu ruangan Magnetic Ink Character Recognition ataupun MICR. Ruangan ini mengandungi kod-kod untuk kegunaan pihak bank bagi melancarkan proses merekod dan pembayaran. Jangan menulis cek sehingga memasuki ke dalam ruangan ini. Di sinilah lokasi nombor cek. Apakah perkara-perkara penting ketika menulis cek? Pertama, tulis dengan teliti ejaan nama penuh penerima bayaran mesti sama dengan akaun bank milik penerima. Kedua, cek yang ada kesan pembetulan menggunakan getah pemadam atau cecair pemadam sudah tergolong sebagai cek rosak. Ketiga, keratan nombor cek yang rosak perlu diambil dan bahagian cek selebihnya dikoyak dan dimusnahkan. Keratan nombor cek tersebut dikepilkan pada buku cek sebagai rekod cek yang telah dimusnahkan. Keempat, tulis cek dengan jelas dan terang. Gunakan pen dakwat kekal supaya tidak boleh dipadam atau dipinda. Yang kelima, simpan cek di tempat yang selamat. Yang keenam, pastikan baki tunai di dalam akaun bank adalah mencukupi bagi setiap pembayaran agar tidak berlaku cek tendang. Sebagai langkah mengelaknya, sila rekod setiap kali cek di bank in, cek dikeluarkan, cek dibatalkan serta baki tunai akhir yang mencukupi. Rekod boleh ditulis pada ruangan kecil sebelah kiri helaian buku cek atau pada buku bank ataupun melihat baki tunai melalui online banking. Dan yang ketujuh, laporkan segera jika ada helaian cek yang hilang kepada bank berkenaan. Apakah ciri-ciri cek tak laku? Pertama, cek kosong tanpa tulisan. Kedua, tiada tanda tangan sah seperti pada kad tanda tangan dalam rekod bank. Ketiga, cek telah melebihi 6 bulan dari tarikh cek iaitu cek mati. Keempat, tulisan angka amount dan perkataan tidak selari. Kelima, cek kotor, koyak atau ada tulisan nota-nota lain yang tidak berkaitan. Keenam, pembayar mengarahkan juru bank membatalkan pembayaran cek tersebut sebelum penerima tunaikannya di bank. Ketujuh, baki tunai dalam akaun bank pembayar tidak mencukupi dan berlaku cek tendang. Dan yang ke-8, pembayar diisytiharkan muflis oleh mahkamah sebelum cek ditunaikan. Bagaimana cara nak bank in cek ke dalam mesin deposit cek? Sebagai pengetahuan, jurubank tidak akan menerima urusan deposit cek melalui kaunter bank. Penerima cek hanya boleh mendeposit ceknya menggunakan mesin deposit cek. Cara ini lebih mudah dan cepat. Langkah pertama, pada belakang cek,
Tuliskan nombor akaun, nama dan nombor telefon. Langkah kedua, masukkan cek ke dalam salah satu daripada dua mesin berikut. Pilihan mesin pertama adalah Fast Check Deposit. Tulis maklumat cek pada envelope bank seperti nama bank, nombor cek, tempat dan amount, dan juga nama penerima dan nombor akaun penerima. Kemudian, masukkan cek ke dalam envelope bank, lalu dimasukkan ke dalam lubang yang disediakan pada mesin Fast Check Deposit ini. Kemudian, ambil resit tanda penerimaan yang dicetak keluar, maka urusan pun selesai. Dan pilihan mesin yang kedua pula adalah Check Deposit Machine. Masukkan cek di tempat yang disediakan. Tekan butang mendeposit cek dan terus ikut arahan seperti yang diminta pada skrin mesin, seperti masukkan nombor akaun dan amount cek. Maklumat mendeposit cek beserta imej cek akan dicetak keluar untuk simpanan penyimpan. Urusan pun selesai. Apa yang saya telah kongsikan di dalam video ini adalah perkara-perkara asas penting yang patut diketahui oleh para pengguna cek. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada anda semua dalam apa juga bidang yang diceburi. Dan terima kasih kerana menonton video ini.